Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okey, dalam episod kali ini saya nak memperkenalkan kepada anda teknologi rangkaian yang baru. Nak kata baru tu taklah juga sebab teknologi ni dah lama dah orang cakap. Tapi tiba-tiba cerita pasal teknologi ni dia muncul balik. Jadi disebabkan itu saya sampaikan dekat anda. Teknologi yang saya cakap ni adalah Li-Fi. Okey, Li-Fi tu dia adalah singkatan untuk Light Fidelity. Sebelum ni biasanya kita hanya dengar tentang Wi-Fi saja kan. Jadi Wi-Fi tu adalah singkatan untuk Wireless Fidelity. Jadi apakah dia Li-Fi ni? Secara umumnya, teknologi Li-Fi ni membolehkan kita untuk menghantar data menggunakan cahaya tanpa menggunakan wire. Okey, jadi kalau ikutkan penerangan teknikal dia pula, Li-Fi ni adalah satu kaedah komunikasi tanpa wire ataupun kita panggil dia sebagai wireless communication untuk menghantar data pada kelajuan tinggi menggunakan cahaya. Okey, jadi teknologi Li-Fi ni dia boleh menggunakan 3 jenis cahaya. Yang pertama tu adalah cahaya yang boleh dilihat dengan mata kasar manusia ataupun kita panggil dia sebagai visible light. Lepas tu cahaya yang kedua pula adalah cahaya ultraviolet dan yang ketiga adalah cahaya infrared. Alright, jadi pada bahagian seterusnya, saya akan ceritakan kepada anda maklumat tentang perkembangan teknologi Li-Fi ni, siapa yang dah gunakan Li-Fi dan contoh beberapa jenis produk Li-Fi yang ada di pasaran. Li-Fi ni adalah salah satu cabang dalam teknologi Optical Wireless Communication ataupun OWC. Teknologi OWC ni menggunakan light emitting diodes ataupun kita panggil depa LED untuk menghantar data, sama macam Wi-Fi. Okey, jadi kalau kita nak bandingkan antara teknologi Wi-Fi dan juga Li-Fi, secara mudahnya Wi-Fi menggunakan gelombang radio ataupun radio waves untuk menghantar data lah. Manakala Li-Fi pula menggunakan cahaya untuk menghantar data. Okey, kaedah komunikasi menggunakan cahaya oleh Li-Fi ni dipanggil sebagai Visible Light Communication ataupun VLC. VLC ni dia adalah satu subset dalam Optical Wireless Communication ataupun OWC yang saya cakap tadi. Okey, teknologi Li-Fi ni dia mula jadi popular apabila seorang profesor bernama Harold Hess tu, dia buat satu presentation dalam TED Global Talk pada tahun 2011 macam tu, di mana beliau memperkenalkan idea wireless data from every light bulb ataupun kalau saya translate dalam bahasa Malaysia, data wireless menggunakan semua jenis lampu. Jadi dalam presentation beliau tu, dia tunjukkan demo video streaming menggunakan lampu meja. Kemudian pada tahun 2015, Prof. Harold sekali lagi datang untuk nak buat presentation di TED Talk di mana beliau buat lagi sekali demo untuk Li-Fi ni tapi kali ni menggunakan sistem beliau. Dan pada waktu tu, beliau gunakan satu lampu bulb biasa dan juga satu solar panel kecil untuk hantar data. Sekali lagi dia tunjuk video streaming tu lah menggunakan teknologi Li-Fi tu. Jadi saya dah sertakan link-link ke video YouTube TED Talk beliau pada bahagian video description ni. Jadi anda bolehlah tengok video beliau kalau anda berminat. Okey, jadi Prof. Harold ni, dia juga merupakan founder kepada syarikat Pure Li-Fi, iaitu syarikat yang menyediakan solution dan menjual produk untuk teknologi Li-Fi ni. Okey, jadi bila kita bercakap tentang syarikat yang jual produk Li-Fi ni, dia sebenarnya ada banyak. Tapi beberapa syarikat yang saya rasa paling banyak mengetengahkan produk Li-Fi ni adalah satu Pure Li-Fi tadi tu, lepas tu OLEDcom, lepas tu ada Signify. Signify ni sebelum ni dikenali sebagai Philips Lighting. Lepas tu ada LVX System. Lepas tu ada General Electric ataupun GE. Dan last kali yang saya tengok yang sampel adalah Next Li-Fi. Jadi anda bolehlah pergi kepada website mereka ni untuk nak tengok produk dan servis berkaitan Li-Fi yang ada. Antara satu soalan yang orang nak tahu, teknologi Li-Fi ni dah ada orang guna ke? Jawapannya ya, dah ada orang pakai. Tapi buat masa ni, kebanyakan penggunaan Li-Fi ni adalah dalam sektor pendidikan, industri, ketenteraan dan juga pejabat-pejabat biasa. Kalau untuk pengguna di rumah tu rasanya belum ada lagi lah sebab buat masa ni saya tak nampak lagi produk Li-Fi untuk mass market bagi pengguna di rumah. Okey, contoh pertama yang saya boleh ceritakan pada anda adalah sebuah sekolah di Scotland. Nama sekolah tu adalah Kyle Academy Secondary School. Jadi mereka ni buat testing penggunaan Li-Fi dalam sekolah tu. Jadi pelajar-pelajar dalam sekolah tu diberikan satu USB dongle yang menjadi Li-Fi receiver untuk dicucuk dekat laptop mereka. Jadi laptop-laptop pelajar tu dapat gunakan internet menggunakan teknologi Li-Fi. Jadi bila laptop tu duduk dekat bawah lampu Li-Fi tu, dia kena cahaya, dia boleh pakai internet. Okay, itu satu.
Okay, kalau dekat Scotland tu dia agak jauh daripada Malaysia ni. Ni saya ceritakan penggunaan Li-Fi di Singapura pula. Sama dalam sektor pendidikan. Okay, jadi dekat Singapura dia ada Republic Polytechnic, iaitu salah satu sekolah politeknik dekat sana. Mereka menggunakan Li-Fi dalam makmal smart device mereka tu. Jadi mereka nak test lah juga teknologi Li-Fi kat situ. Alright, jadi kalau bercakap pasal Li-Fi dalam sektor pendidikan ni sebenarnya kan, dekat Indonesia pun ada juga. Syarikat Li-Fi Signify yang saya kata asalnya Philips Lighting tadi tu, mereka bekerjasama dengan satu entiti bernama IQ Education, iaitu satu pusat pembelajaran untuk kanak-kanak. Mereka nak gunakan Li-Fi tu dalam persekitaran pembelajaran high-tech untuk kanak-kanak yang berusia antara 6 hingga 12 tahun. Tu dia. Dekat Indonesia, mereka ada satu benda yang dipanggil High-Tech Learning Environment untuk budak-budak 6 hingga 12 tahun. Jadi dalam tu mereka nak try pakai Li-Fi. Okey, itu sektor pendidikan. Kalau saya ambil sektor lain kan, ada satu syarikat telekomunikasi dekat UK ni, nama dia O2. Mereka ni dah buat testing Li-Fi tu sebab mereka nak gunakan teknologi Li-Fi ni untuk menyediakan servis sambungan wireless berkelajuan tinggi untuk pelanggan mereka. Okey, kalau tadi kan semua contoh tu dekat luar negara, sebenarnya dalam Malaysia pun ada beberapa inisiatif Li-Fi ni yang dah dibuat. Antaranya adalah oleh syarikat Signify. Mereka ada bekerjasama dengan beberapa pihak dekat negara kita ni lah sebenarnya kan. Okey, selain daripada tu, ada juga kerjasama antara syarikat Next Li-Fi yang saya sebut tadi tu dengan Monash University untuk nak set up makmal Li-Fi dalam makmal microwave, antena RFID dan sensor mereka dekat kampus Monash University di Melbourne, Australia tu dan juga Kuala Lumpur. Tapi sebenarnya saya tak pernah tengok lagi makmal tu dan maklumat ni semua adalah berdasarkan apa yang saya baca dalam berita lah kan. Okey, tapi apa pun, buat masa sekarang ni saya tak nampak lagi lah satu berita yang khusus tentang penggunaan Li-Fi yang best dekat negara kita ni. Tapi apa pun, kalau nak ikutkan kan, semua contoh penggunaan yang saya cerita tadi tu dia tak berapa nak sempoi sangat. Sebenarnya, tujuan saya buat video ni adalah kerana saya ternampak satu berita dalam bulan Disember tahun lepas. Dia tu Disember 2021 lah. Jadi dalam berita yang bertarikh 8 Disember 2021 tu, syarikat Pure Li-Fi, company yang founder dia Prof. Harold tu, mereka menang satu kontrak besar yang bernilai beberapa juta US dollar untuk nak bekalkan tentera US dengan Li-Fi Defense System. Saya ulang lah, Li-Fi Defense System yang dihasilkan oleh Pure Li-Fi. Nama produk tu adalah Kitefin. Saya akan cerita pasal Kitefin lepas ni. Okey, jadi sekarang ni, tentera US secara rasminya akan menggunakan teknologi Li-Fi. Dan disebabkan berita ni lah, saya rasa teknologi Li-Fi ni akan meletup lepas ni. Jadi disebabkan itu, saya ceritakan tentang Li-Fi ni kepada anda semua supaya kita dekat Malaysia ni akan lebih terdedah dengan teknologi ni. Alright, tadi kita banyak sembang tentang benda teori. Saya rasa mesti anda nak tahu rupa barang-barang Li-Fi ni kan? Apa yang ada dan macam mana nak pakai. Buat masa ni saya belum dapat lagi sample set untuk kit Li-Fi ni. Jadi saya kena tunjukkan dulu dekat anda video produk-produk Li-Fi oleh orang lain. Okey, saya mulakan dulu dengan produk yang kita boleh pakai di rumah. Ini adalah model Li-Fi XC. Salah satu produk daripada Pure Li-Fi. Dalam set produk Li-Fi XC ni, dia ada dua komponen. Satu tu adalah USB dongle yang kita boleh cocok pada laptop atau komputer kita. Dan satu lagi pula adalah Li-Fi access point. Saya akan panggil dia sebagai Li-Fi AP lah. Dan AP tu akan berfungsi sebagai router dia. Okey, satu benda yang menarik di sini adalah bukan Li-Fi AP tu yang akan mengeluarkan cahaya. Cahaya tu akan datang daripada lampu LED yang disambungkan kepada Li-Fi AP tu. Okey, sistem Li-Fi ni dia adalah LED agnostic. LED agnostic itu maksudnya apa? Maksudnya kita boleh cucuk apa saja lampu LED dekat access point tu. Okey, cara nak pakai dia senang saja. First kali, kita kena sambungkan lampu kepada access point tu. Ni saya tunjukkan cara dia sambungkan satu lampu shielding LED biasa. Cara sambungan dia senang je. Sambung je kabel positif dengan negatif tu dekat daripada lampu tu kan. Cucuk pi kat Li-Fi AP tu. Selesai. Kalau kita nak letak lampu tu dekat shielding, maka Li-Fi AP tu dan juga lampu tu kena duduk sebelah menyebelah macam ni dekat shielding tu. AP tu dia ada dia punya mounting bracket. Jadi anda bolehlah pasang benda tu dekat shielding. Okey, dan menggunakan lampu tu lah nanti data akan dihantar kepada laptop anda
yang bersambung dengan USB dongle Li-Fi tu. Jadi bila cahaya daripada lampu tu kena pada sensor dekat USB dongle tu, maka data pun akan dihantar kepada laptop anda. Itu kalau laptop kita nak terima data. Untuk nak menghantar data daripada laptop tu pula, dongle tu, USB dongle tu akan mengeluarkan cahaya infrared untuk menghantar data kepada access point tu. Okey, jadi kalau saya permudahkan proses dia, laptop ataupun komputer kita ni menerima data menggunakan cahaya biasa yang keluar daripada lampu yang kena dekat atas USB dongle tu. Lepas tu, laptop dengan komputer kita ni bila dia nak hantar data pula, dia akan menggunakan cahaya infrared yang ditembak dari USB dongle tu pergi kepada sensor dekat Li-Fi access point tu. Jadi kalau anda tengok dekat atas shielding tu, lampu tu hantar data, Li-Fi AP tu terima data. Okey, maka kalau anda tengok sistem ni kan, konsep penggunaan dia sama sebiji macam Wi-Fi. Dia ada dongle, dia ada router. Bezanya kan, Li-Fi ni dia menggunakan cahaya. Okey, setiap Li-Fi AP tu dia boleh berkomunikasi dengan 8 device secara serentak. Maksudnya ada 8 laptop yang cocok USB dongle tu boleh berkomunikasi secara serentak dalam satu masa. Okey, AP tu kan, dia macam router Wi-Fi biasa. Jadi kita cocok network cable dekat dia, cocok power, lepas tu kita turn on, dia jalan. Lepas tu, setiap AP tu pun dia akan ada alamat IP dia sendiri. Jadi dengan bahasa yang mudahnya, setiap lampu dekat shielding tu akan ada satu alamat IP. Okey, daripada segi kelajuan rangkaian dia pula, anda boleh dapat upload dan download dalam 43 megabit per second menggunakan sistem ni. Kalau tadi, saya tunjukkan dekat anda satu set Li-Fi yang ada USB dongle dan juga access point. Sebenarnya, dah ada juga laptop, tablet, handphone yang mana keupayaan Li-Fi tu dah diintegratekan sekali. Maksudnya, handphone, laptop, tablet tu semua, dia boleh gunakan teknologi Li-Fi tanpa perlu ada USB dongle. Okey, untuk laptop contohnya kan, syarikat Pure Li-Fi tu dah hasilkan satu integrated gigabit Li-Fi menggunakan laptop HP sebagai contoh. Mereka nak tunjukkan bahawa memang keupayaan Li-Fi tu boleh di-built-in ke dalam laptop tu. Sama macam feature Wi-Fi biasa. Mereka pun ada buat demo mobile phone yang ada keupayaan Li-Fi. Okey, kalau cakap pasal mobile phone ni kan, syarikat telefon Oppo pun dalam proses untuk nak keluarkan telefon yang ada keupayaan Li-Fi. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan pula kepada anda produk KiteFin. KiteFin ni dihasilkan oleh Pure Li-Fi juga. KiteFin ni lah yang akan digunakan oleh tentera US. Okey, kelebihan KiteFin ni adalah produk tu dalam kategori Rapid Deployment and Takedown. Maksudnya, bila kita nak pakai benda tu, nak pasang dia tu sangat cepat dan mudah. Lepas tu bila kita nak simpan pun sangat cepat. Kita boleh pasang cepat, kita boleh cabut cepat. Itu adalah salah satu keperluan utama dalam ketenteraan. Okey, kalau model Li-Fi XC yang saya tunjuk awal tadi, Li-Fi access point tu anda kena sambungkan dengan lampu LED. Lepas tu anda kena buat wiring semua tu kan. Tapi KiteFin ni, anda sambung je network cable terus dekat access point tu kan. Dan lepas tu dia terus boleh jalan. KiteFin ni dia adalah Li-Fi access point yang dah ada lampu sekali. Dia sebiji macam tu. Okey, jadi kalau anda tengok dekat sini, pasang tali, cucuk network cable, gantung, terus pakai. Model KiteFin ni, dia boleh dihidupkan menggunakan PoE ataupun Power over Ethernet. Maksudnya, sumber elektrik tu datang daripada network cable tu sendiri. Jadi kalau anda nak cover seluruh kawasan tu dengan network Li-Fi, apa yang anda kena buat adalah gantung je KiteFin tu merata. Jadi bila anda lalu dekat bawah tu, maka anda akan ada sambungan rangkaian. Okey, satu lagi benda yang menarik tentang produk Li-Fi secara umumnya adalah bila anda berjalan dari satu lampu ke satu lampu yang lain, network anda tak akan terputus. Sebab dia boleh buat satu benda yang dipanggil proses handover. Konsep dia sama sebiji macam mesh Wi-Fi. Anda berjalanlah dekat mana dalam area mesh Wi-Fi itu, internet anda tidak akan terputus. Okey, sekarang saya akan tunjuk dua lagi contoh lain tentang Li-Fi. Okey, ini adalah penggunaan Li-Fi dalam kapal terbang dan juga dalam laut. Okey, saya start dengan kapal terbang dulu. Pada tahun 2019, syarikat OLEDCom, salah satu syarikat yang pakai teknologi Li-Fi ni,
Mereka memaklumkan yang mereka berjaya dapatkan sambungan berkelajuan 1 gigabit per second dalam kapal terbang komersial menggunakan teknologi Li-Fi ni. Mereka test dalam kapal terbang Airbus A321 tu. Jadi kenapa Li-Fi ni sangat berguna dalam kapal terbang dan juga hospital dan sebagainya? Nanti saya akan ceritakan lepas ni. Okey, jadi contoh yang kedua ni pula adalah penggunaan Li-Fi dalam laut. Jadi saya rasa contoh ni memang agak sempoi. Okey, jadi Li-Fi ni dia gunakan untuk buat underwater communication ataupun komunikasi dalam air. Okey, ada satu syarikat yang bernama Hydromere. Mereka menghasilkan satu produk yang dipanggil Luma. Okey, Luma ni adalah satu benda yang membolehkan kita untuk buat komunikasi wireless laju dalam air ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil fast underwater wireless communication. Luma ni anda boleh gunakan dia pada kedalaman 6,000 meter dalam air tu ataupun dalam laut lah senang kan. Lepas tu anda boleh hantar data pada kelajuan 10 megabit per second dengan jarak di antara sensor dalam air tu kan boleh pergi sampai 50 meter. Memang menarik benda ni. Untuk bahagian terakhir ni, saya akan ceritakan kepada anda sedikit sebanyak tentang kelebihan dan kekurangan teknologi Li-Fi ni. Saya mulakan dulu dengan kelebihan dia. Antara kelebihan Li-Fi yang paling utama adalah Li-Fi ni dia gunakan cahaya. Jadi bila dia gunakan cahaya, dia tak menggunakan gelombang radio. Dia tak hasilkan gelombang radio. Jadi kita tak akan ada masalah radiation. Kalau kita gunakan Wi-Fi, bila ada terlalu banyak Wi-Fi router dan Wi-Fi device dalam satu kawasan tu, maka boleh berlaku interference. Tapi dalam Li-Fi, tak ada masalah ni sebab cahaya dia tak ada interference. Anda letak pilah berapa banyak Li-Fi access point dekat atas shielding tu dan anda gunalah berapa banyak laptop ataupun handphone Li-Fi dalam bilik tu, tak akan ada masalah interference. Malah kalau anda gunakan bermacam jenis lampu dalam bilik tu kan, lampu Li-Fi lah, lampu biasa lah, lepas tu letaklah macam-macam color, dia tak menjadi isu. Kelebihan kedua Li-Fi ni pula adalah teknologi ni boleh bagi kita network security. Sebab contohan saya tunjuk dekat anda, kalau anda pakai Wi-Fi tu dia boleh tembus dinding dan dia boleh merebak merata. Jadi contohnya kalau anda keluar duduk dekat luar rumah, kadang-kadang kita masih boleh pakai lagi Wi-Fi router yang duduk dalam rumah kita. Jadi disebabkan inilah orang boleh cuba nak hack Wi-Fi lah, nak curi Wi-Fi dan sebagainya. Tapi berbeza dengan Li-Fi, cahaya ni dia tak boleh nak tembus dinding. Jadi kalau anda letak Li-Fi access point tu dalam satu bilik, bila anda duduk dalam bilik tu saja, baru anda boleh pakai network Li-Fi tu. Kalau anda pergi ke bilik lain, ataupun bila anda tak kena cahaya tu, maka network Li-Fi tu tak ada. Jadi orang tak boleh nak curi pakai network dan sebagainya. Jadi susahlah orang nak hack ke orang nak apa. Sebab itulah tentera suka pakai teknologi Li-Fi ni. Dan macam saya kata tadi, disebabkan Li-Fi ni tak ada radio interference, maka orang tak boleh nak gunakan jammer untuk nak rosakkan network anda. Contohnya kan, Wi-Fi, kita ada Wi-Fi jammer untuk nak jamkan network Wi-Fi tu. Tapi untuk Li-Fi, dia tak ada jammer sebab kita gunakan cahaya. Jadi anda kena tutup lampu tu, baru network tu mati. Okey, jadi disebabkan itulah Li-Fi ni sangat sesuai digunakan dalam hospital dan juga kapal terbang. Sebab dia tak mendatangkan sebarang gangguan radio. Okey, lagi satu mungkin orang akan tanya kan, bila nak guna Li-Fi, kena ada cahaya lampu LED tu kan? Jadi kalau kita nak gunakan Li-Fi dalam bilik tidur lah contohnya kan, takkan kita nak kena buka lampu tu 24 jam? Masa tidur pun nak kena buka lampu juga ke? Sebenarnya, anda boleh malapkan lampu tu sampai satu tahap mata kita ni tak akan nampak cahaya tu. Tapi Li-Fi tu masih lagi berfungsi. Jadi contohnya bila kita nak tidur, kita boleh malapkan lampu LED tu sampai gelap. Tapi network Li-Fi tu masih ada. Cuma bila kita malapkan cahaya tu, bandwidth dia makin kurang. Maksudnya network tu makin slow lah. Bila terang, dia laju. Bila kita kurangkan dia, bila kita malapkan dia, network tu slow. Itu saja. Okay, itu adalah beberapa kelebihan dia. Kekurangan dia pula adalah teknologi Li-Fi ni memerlukan line of sight. Ataupun dengan bahasa mudahnya, cahaya lampu tu mesti boleh kena dekat laptop kita pun. Dan laptop kita pula mesti boleh tembak cahaya infrared pergi kat sensor atas shielding tu. Kalau anda tutup sensor tu dengan tangan ke, dengan kertas ke apa ke, ataupun anda keluar pergi daripada kawasan cahaya lampu tu, maka network Li-Fi anda tak akan berfungsi. Sebab itulah anda kena letak banyak lampu dan Li-Fi access point tu
kalau anda nak cover seluruh kawasan tu dengan network Wi-Fi dan anda tak nak bagi dia putih. Okey, jadi benda ni pun menjadi masalah kalau anda gunakan handphone. Contohnya, kalau handphone anda tu ada Wi-Fi dan anda pakai Wi-Fi dekat handphone tu, bila anda letak handphone tu dalam poket, maka network Wi-Fi tu akan putus lah. Sebab cahaya tak boleh nak masuk dalam poket anda. Itulah antara kekurangan dia. Disebabkan perkara inilah, mereka design handphone, laptop, tablet semua tu yang support Wi-Fi dan juga boleh support Wi-Fi juga. Okey, jadi balik kepada contoh handphone tadi, bila dia duduk dalam poket anda, maka dia akan gunakan Wi-Fi pula. Jadi network connection tu tak akan terputus. Alright, dah panjang lebar saya ceritakan dekat anda tentang Wi-Fi ni. Jadi saya harap melalui episod ni anda dapatlah memahami sedikit sebanyak tentang teknologi Wi-Fi. Contoh-contoh penggunaan, kelebihan dan kekurangan dia. Okey, kita boleh sampai kepada penghujung episod kali ni. Sekiranya episod dan channel ni bermanfaat pada anda, maka janganlah lupa untuk like video ni dan juga subscribe kepada Pendakwah Teknologi. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.